أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رب يسر ولا تعسر بتمام الخير أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dua hari bulan ni, 2 Jamadil Awal. Alhamdulillah, dah mula kan khusus haji. Okay. Hari Senin, hari kuliah Fiqhul Asmaul Husna. Kita baru je habis bab 78. Nama Allah yang mana? Al-Witr. Al-Witr. Kita tutup minggu lepas dengan betapa Allah mencintai sehingga di dalam hadis baginda Nabi diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Muka surat buku kita 668. Buku kita Ensiklopedia Asmaul Husna yang ditulis oleh Profesor Dr. Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Penulis buku ni meletakkan hadis sesungguhnya solat witir itu hukumnya tidak wajib seperti halnya solat fardu, namun Rasulullah SAW pernah mengerjakan solat witir lantas bersabda, kerjakanlah solat witir wahai para pecinta Al-Quran. Saya yakin insya-Allah kita semua dalam ni semuanya pencinta Al-Quran. Jadi kalau mengaku pencinta Al-Quran, kalau ikut hadis ni kena buat apa? Jangan tinggalkan solat witir. Solat sunat yang Rasulullah tak tinggal walaupun bermusafir adalah solat witir. Sebab apa? Tengok tu. Sesungguhnya Allah itu witir, iaitu maha ganjil, lagi menyukai jumlah yang ganjil. Dan kita tahu solat witir mesti jumlahnya ganjil. 1, 3, 5, 7. Kan? Ganjil. Jadi Allah mencintai yang ganjil sebab Allah maha ganjil. Suka saya nak kaitkan. InsyaAllah hari ini kita akan masuk nama Allah yang indah. Asma'ul Husna. Al-Mu'ti. Al-Jawad. Bab 79. Apa makna Al-Mu'ti? Allah yang maha pemberi. Al-Jawad, Allah yang maha pemurah ataupun dermawan yang berlimpah-limpahan pemberiannya. Okay, subhanallah. Sebelum itu, cuba kita kaitkan. Solat witir, Nabi Muhammad SAW baca doa kunut dalam solat witir. Tapi kita baca bila? Bulan Ramadan je. Kan?
Baca doa kunut dalam solat witir bila? Sebenarnya bacalah dalam solat witir. Yang ganjil tu. Kalau kita buat 3 kan 2, lepas tu 1, yang terakhir ni. Baca doa kunut. Okey, cuba tengok dalam doa kunut kita. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid pada cucunya seawal usia kanak-kanak. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Okey, Rasulullah mengajarkan tentang tauhid kepada cucunya semenjak kecil. Kita sekarang ni alhamdulillah, syukur pada Allah, sesungguhnya kita masih di alam dunia ni, Allah izinkan kita, beri kita taufik nak mendalami ilmu tauhid. Allahu Akbar. Kita tahu kita berada dalam Allah al-witir bermaksud juga Allah Maha Esa. Okey, Maha Esa. Allah cintakan witir, jadi baginda Nabi pun menyarankan kita solat witir. Tak mampu bangun hujung malam, solat witir sebelum tidur. Dan Nabi Muhammad SAW baca doa kunut dalam solat witir. Kenapa doa kunut ini mengandungi tauhid? Kita sedar tak doa kunut tu? Doa kunut itu ialah tentang tauhid. Sedar tak? Okay, macam ni kita nak ajar anak cucu kita, apa kaitan doa kunut dengan tauhid? Allahu Akbar. Saya yakin semua nak hafal kan? Doa kunut. Alhamdulillah. Okey, cuba tengok yang pertama. Allahumma hdini fiman hadait. Apa maknanya tu? Wahai Tuhanku, ya Allah, tunjukilah. Ihdina kan dalam Fatihah. Hidayah, petunjuk. Tunjukkanlah aku bersama mereka yang telah Engkau tunjukkan. Ini adalah hidayah. Hidayah hanya boleh diberi oleh Allah. Dan ini adalah tauhid. Sekali lagi, kenapa dikatakan doa kunut ini kita mengajarkan tauhid pada diri kita, pada anak kita, pada cucu kita, pada semua. So Allah dan Rasulullah nak kita betul-betul faham. Semua yang ada pada kita ni semuanya pemberian dari Allah. Al-Mu'ti. Apa makna Allah Al-Mu'ti? Ma makna Al-Mu'ti? Ni boleh buka buku kan? Tengok dalam buku tu jawab. Apa makna Al-Mu'ti? Yang Maha Pemberi. Okey? Dalam doa kunut, saya nak kita aktifkan otak kita, cergas sikit pagi-pagi ni, kaitkan sel-sel otak kita tu dihubungkan. Kita ni dah tua pun banyak minum susu kan? Susu kan menghubungkan sel-sel otak. Okey. Jadinya lepas baca witir, masuk Al-Mu'ti. Kaitkan. Baca doa kunut dalam solat witir. Al-Mu'ti yang Maha Pemberi. Okey. Nombor 1, minta sihat ke? Nombor 1 dalam doa kunut ni minta sihat ke? Minta apa ni? Minta hidayah. Dalam Fatihah, minta sihat ke? Minta rezeki ke? Minta duit ke? Minta kaya ke? Minta panjang umur ke? Minta jodoh ke? Tak. Minta hidayah. Doa kunut pun sama. Allahumma hdini. Dan ditambah pula. Allahumma hdini fiman hadait. Okey? Maksudnya kat sini, yang penting, wahai Tuhanku, tunjukkanlah aku bersama mereka yang telah Engkau hadait. Ada ta kat situ. Maksudnya, yang Engkau tunjukkan. Maknanya, hidayah tu milik Allah, dari Allah. Itu ialah tauhid. Ni pengulangan kedua ni. Apa tauhid seterusnya di ajaran doa kunut? Wa'afini fiman afait. Apa maksud afiah? Sejahtera, selamat. Okey, yang paling kita nak selamat apa? Selamat kat mana? Ke akhirat. Selamat ke azab alam kubur. Selamat daripada azab Allah ke akhirat. Selepas minta hidayah, minta keselamatan. Wa'afiyah. Kan? Wa'afini fiman afait. Sekali lagi, siapa? Siapa yang sihatkan kita? Siapa yang selamatkan kita?
yang telah engkau sihatkan, selamatkan. Seterusnya yang ketiga, wa barik li fima a'tait. Apa tu? Dan berkatilah apa dan berkatilah aku pada nikmat yang telah engkau kurniakan. Nampak tak kat sini? A'tait. A'tait. Itulah nama Allah terkait dengan nama Allah Al-Mu'ti. Semua pemberian Allah pada kita adalah merupakan nikmat, anugerah, kurniaan. Jadi Allah Al-Mu'ti yang maha pemberi nikmat, anugerah, kurniaan. Maksudnya Allah Al-Mu'ti yang maha pemberi. Jadi kita perasan tak selama ni kita baca doa kunut? Wa barik li fima a'tait. Kita minta pada Allah Al-Mu'ti. Tauhid sekali lagi. Yang beri nikmat, sihat. Semua ni dari siapa? So, kita tengah ajar anak kita. Ingat nak, hidayah dari Allah. Keselamatan, sihat dari Allah. Bukan dari ubat, bukan dari doktor. Bukan dari kamu jaga makan. Bukan dari kamu buat fitness. Semuanya dari Allah. Kan engkau. So, ni nak menanamkan tauhid. Dah tanam, nak subur. Dia tak yang tanam lepas tu mati. Ada kan pokok yang kita dah tanam lepas tu mati. Jadinya, memang Allah dah plug in fitrah. Fitrah. Waktu kita ke alam roh lagi, Allah dah tanya. Kan? Allah dah tanya dan kita dah mengaku. Alastu bi rabbikum? Allah tanya masa kita dekat alam roh. Belum ditiup ke dalam rahim mak lagi, Allah dah tanya. Alastu bi rabbikum? Adakah aku ini Tuhan kamu? Bala syahidna. Ya, kami bersaksi. Dah bersaksi dah. Kita lahir dalam keadaan fitrah. Semuanya kita lahir suci. Kita lahir, kita mengaku Allah itu Rabb kita. Okay? So, subhanallah, Allah Akbar. Nampak tak kenapa doa kunut baca dalam solat witir? Ia adalah tauhid. Witir itu Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Ganjil. Dan kita tengah minta, kita tengah fahamkan diri kita bahawa hidayah, keselamatan, rezeki yang berkat. Kita terus minta yang berkat kan? Wa barik li fi ma a'tait. Wa qini syarri ma qadait. Apa itu kita minta? Hindarkanlah aku daripada sebarang kejahatan yang telah engkau tetapkan. Okay? Waktu ni. Lepas tu, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Okay? Dan sampai akhirnya kita memuji Allah. Okay? Tabarakta rabbana wa ta'alait. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Tanamkanlah, suburkanlah sesubur-suburnya tauhid. Mentauhidkan Allah. Okay? Kita nak mati dalam keadaan apakah doa Nabi Yusuf? Dah praktis belum? Surah 12 ayat 101. Dah belum? Doa yang paling baik ialah doa dari Al-Quran. Doa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Nabi. Kita? Kenapa kita tak nak amal doa ni? Sedangkan Nabi Yusuf minta dengan Allah dalam doanya yang berbunyi. Okay, kita minta dalam sujud kita. Okay? Okay. Siapakah Nabi Yusuf? Anak kepada Nabi Yaqub. Siapakah Nabi Yaqub? Anak kepada Nabi Ishaq. Siapakah Nabi Ishaq? Anak kepada Nabi Ibrahim. Okay? Allah Akbar. Nampak macam mana doa Nabi Yusuf? Dia puji Allah. Fatirus samawati wal ard. Anta wali fid dunya wal akhirah. Adik? Anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani. Matikanlah aku. Wafatkanlah aku. Muslimah. Sebagai orang Islam. Salam, sejahtera, tunduk, patuh, serah diri kepada Allah. Okey? Tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Sebab Nabi Yusuf keturunan hamba Allah yang soleh.
Maka Nabi Yusuf minta dikumpulkan bersama tok nenek moyangnya. Okay, orang-orang yang soleh. Jangan tinggal doa ni. Okay? Jangan tinggal doa ni. Allahu Akbar. So, kita benar-benar nak mencontohi para Nabi. Allahu Akbar. So, antara yang kita belajar pagi ni, jangan tinggal doa kunut ni. Sebab doa kunut ni ialah, dalam solat witir ialah mentauhidkan Allah. Okay, kalau anak cucu kita dah hafal, jangan hafal sebab nak periksa. Sebab hafal ada praktikal solat. Nanti tak dapat A. Tapi dia tak tahu kenapa dia baca doa kunut. Mana doa kunut. Untuk apa baca doa kunut. Tanda yang kita ni yang tua ni pun tak tahu. Ke? Alhamdulillah. Syukur tak pagi ni Allah bagi taufik gerakkan kita melangkah kaki ke majlis ilmu pada pagi ni. Fizikal dan online. Alhamdulillah. Sebab Allah nak fahamkan kita lagi. Subhanallah, Allah Akbar. Okay, ingat hari ni kita belajar Allah Al-Muqti. Dalam doa pun ada Aqtait. Lagi zikir lepas solat kan? Zikir lepas solat, betul tak? Dah amal belum? Iktidal. Okay. Zikir lepas solat, antaranya ialah, nampak tu. Selepas kita bertahlil, La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Semua kekuasaan kerajaan ini milik Allah. Lagi, segala puji bagi Allah. Lagi, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa maksud dia? Kita mengakui Allah itu maha berkuasa atas segala-galanya. Maka atas segala takdir, Allah Al-Qadir telah susun, telah tulis takdir kita sebelum langit dan bumi 50,000 tahun diciptakan. Allah dah tulis takdir hidup kita. Jadi kalau kita sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, apa tugas kita? Mengakui kekuasaan Allah. Dan apa yang Allah atur takdir hidup aku, jodoh aku, anak aku, hidup aku, matiku. Bahagia ke, derita ke, kaya ke, miskin ke, sehat ke, sakit ke. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa maksudnya? Semua ni atas kekuasaan Allah. Semua Allah itu maha berkuasa. Siapa aku? Aku ni hamba. Apa tugas aku? Sami'na wa ata'na. Buktikan pada Allah, sungguh aku ni hamba-Mu yang taat. Aku akan ikut. Kalaulah hidup miskin, kalaulah sakit ni boleh buat kau redha pada aku, ya Allah, aku sanggup. Aku akan lakukan. Aku akan taat, ya Allah. Walaupun sakit, aku akan solat, ya Allah. Allahu Akbar. Kita tak akan merungut lagi dah. Kalau dulu kita merungut, so Allah bagi lagi ujian, Allah bagi lagi, Allah cari lagi. Sebab kita tak pandai nak urus sabar kita. Kita tak pandai nak handle perasaan kita, emosi kita. So Allah bagi lagi. Susah lagi. Sampai renang dalam tanah rasanya. Kenapa? Tapi sekarang, okey je. Duit tak ada dalam pos pun okey. Ada RM1 je pun okey. Ada 50 sen pun okey. Semua okey. Sebab apa? Ya Allah, ya Tuhanku, syukur. Sebab kita pandai bersyukur dah. Sebab tu, kita ni dah tak ada uji duit. Sebab apa? Sebab 50 sen pun dah okey. Kalau dulu, kalau tak ada 5,000, tak berani keluar rumah. 5,000 okey. Tapi sekarang ni, 50 sen dalam pos pun okey je. Alhamdulillah. Tiba-tiba ada orang tumpangkan. Tiba-tiba ada orang bayarkan makan. Tiba tu daripada siapa tu? Allahu Akbar. So, bila dah settle bab duit, dah tak heran dah bab duit, Allah akan uji pula bab. Mungkin bab anak, mungkin bab sakit, mungkin lain lah. So, Allah uji. Sebab Allah nak kita pandai handle. Dulu tak pandai handle perasaan, emosi. Semua tak pandai. Boleh? Allahu Akbar. So, bila kita sedar apa yang kita sebut,
Bantulah aku, ya Allah, untuk mengakui kekuasaan-Mu, untuk aku akur, untuk aku taat, untuk aku tunduk, ya Allah, setunduk-tunduknya. Sebab aku tahu apa yang aku minta belum tentu terbaik. Tapi kan selagi kau tak makbul, apa yang aku minta, maknanya inilah yang terbaik. Kalau sakit tak sembuh-sembuh, maksudnya apa? Sembuh tu bukan terbaik untuk kita. Sakit inilah yang terbaik untuk kita. Sehingga Rasulullah bersabda apa? Aku kagum, ajaib dengan orang beriman. Apa dia? Sebab orang beriman ni semua urusan dia baik. Sebab apa? Bila dapat nikmat, dia bersyukur. Bila dapat musibah, dia bersabar. Jadi semuanya, semua dia baik. Dapat nikmat pun dia okey, dapat ujian pun dia okey, dia sihat pun dia okey, dia sakit pun dia okey, dia kaya pun dia okey, dia miskin pun dia okey. Boleh? Oh, bukan senang nak sampai tahap tu kan? Betul tak? Cakap memang senang, saya lah tu. Cakap memang senang, tapi bila terkena menghadap ujian tu, masa tu rasa apa? Ah, kan? Masa tu tak ingat dah semua. Tapi sebab itulah, ya Allah, ya Tuhan. Hari ni kita belajar nama Allah Al-Mu'ti. Sungguh akan menyedarkan kita. Tak ada nikmat. Tak ada nikmat. Kecuali nikmat Allah beri ilmu. Dan ilmu paling besar ialah kenal dia. Bila kita kenal dia, kita akan cinta dekat dia. Bila kita dah cinta kat dia, dia bagi sakit ke, dia bagi sihat, dia kaya ke, dia bagi miskin ke, I don't care dah. Sepertinya. Sebab apa? Sebab aku dah cinta. Sebab aku dah rindu, terlalu rindu. Sehingga aku sanggup apa saja. Kalau miskin boleh jumpa Allah dekat syurga, why not? Bukan why me, but why not? Bukan nak mendabik dada, bukan nak seperti ala-ala sombong. Pujilah aku, ya Allah, tak. Rasulullah pun tak ajar kita suruh minta sakit, suruh minta hidup susah, tak. Rasulullah ajar kita pagi petang apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Setelah kita minta ampun, minta apa? Afiah. Minta selamat. Sebab kalau dapat ujian, belum tentu kita lulus. Belum tentu kita mampu. Jadi lebih baik Rasulullah kata, doalah minta apa? Afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Cukup. Allah Rasulullah ajar lagi. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fi dini. Agama dulu. Kan? Fi dini. Lagi? Dunia ya. Lagi? Wa ahli wa mali. Bayangkan, barulah harta, barulah keluarga kita, barulah harta kita. So, kita akan mampu juga kalau kita diuji kita. Subhanallah, Allah Akbar. Tapi pemahaman-pemahaman ni kita perlu. Kita perlu pasakkan di kita. Kalau hari ni kita diuji, berada di titik paling rendah, why? Untuk apa? Okey? Kalau kita tanya diri kita, kenapa aku kena solat? Kita akan jumpa jawapan bila kita mengenal Allah. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah, Allah Akbar. Bila kita dah tahu why, masa kita akan cari bagaimana untuk kita melaksanakan terbaik. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab itulah, bila kita mengakui wahwa ala kulli syai'in qadir, Rasulullah pasangkan kita dengan apa? Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Okay? Tak ada satu pun yang Rasulullah terlupa nak ajar kat kita. Okay? Tak ada satu pun yang maksudnya sia-sia. Kalau Rasulullah dah ajar kita, okay, dia maknanya sangat-sangat lengkap. Okay? Satu, kita dapat pahala sunnah. Satu lagi, kita kan dah bersyahadah. Apa syahadah kita kedua? Apa syahadah kita kedua? Mengaku Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tapi kenapa bab amal ibadah? Bukan bab dunia, bab amal ibadah. Kenapa susah sangat nak ikut Rasulullah? Kalau dah confirm sahih, kenapa kita pertikaikan? Kenapa kita masih nak ikut benda yang diragukan? Faham tak maksud saya ni? Kenapa nak ikut benda yang sahih ke tak ni? Sahih ke tak ni? Kalau dah confirm sahih, kita follow yang dah memang confirm
Sahih. Kenapa masih nak ikut benda yang meragukan? Okey? Allahu Akbar. So, nak dikukuhkan lagi, ya Allah, tiada yang dapat mencegah sesuatu yang telah Engkau berikan dan tiada yang mampu memberi sesuatu yang telah Engkau halang atau cegahkan. So, inilah makna Al-Mu'ti. Okey? Allah Maha Pemberi. Melimpah-limpah. Allah tak pernah bosan beri kat kita. Kita kalau orang asyik minta kat kita, kita apa? Kau ingat akak ni bank. Selain bulan kan? Kita kalau memberi pun pilih-pilih. Betul? Tapi Allah tak pernah memilih. Allah tak bosan. Allah tak letih memberi kita. Allah tak risau pun apa yang dia ada akan habis. Kita kalau beri kat orang, kita risau kita tak cukup. Kita risau nanti kita punya harta habis. Betul? Allah tak. Allah Al-Mu'ti, Allah Al-Jawad tak. Kenapa kita takut nak minta dekat Allah? Kenapa kita tak nak ikut apa yang Rasulullah dah tunjuk kat kita? Kalau kita faham ni, rugi tak baca ni lepas solat? Rugi tak? Sebab ini adalah bentuk kita memuja Allah. Kenapa kita puja Allah? Sebab kita benar-benar kenal siapa Allah. Maka kita nak mengagungkan Allah, kita nak besarkan Allah, kita nak muliakan Allah, kita nak tinggikan Allah. Setinggi-tingginya. Dalam bentuk pengakuan. Okey? Dalam bentuk pengakuan, kita ni hamba, maka kita sangat bergantung pada Allah, kita sangat memerlukan Allah sehingga kita berdoa. Dan kita tahu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-ibadah, al-isti'anah. Lepas ni al-ihtida, minta hidayah pula. Okey? Allahu Akbar. Siapa belum register seminar Fatihah? Boleh register. So, bulan ni awal 17 November insya-Allah. Okey? So, faham Allahu Akbar. Kalau kaitkan dengan doa kunut tadi, Allahumma hdini. So, benda pertama yang kita nak Allah beri kat kita ialah petunjuk, hidayah. Sehingga tu perkara pertama. Doa pun kalau dalam solat pun, awal pagi ialah minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman. Ilmu tu ialah petunjuk. Subhanallah, Allah Akbar. Dan ilmu lepas kita minta dekat Fatihah Ihdina, okey, Allah terus beritahu apa? Zalikal kitabul la raiba fi. Petunjuk tu ada dalam kitab ni yang di dalamnya tiada langsung sebarang keraguan. Hudal lil muttaqin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay, subhanallah. Kita semakin nampak matlamat hidup kita, tujuan Allah ciptakan kita ke alam ni. So, apa kita dah buat? Adakah kita melaksanakan tujuan kita diciptakan? Allahu Akbar. Kita kalau beli satu-satu mesin ataupun satu-satu apps ke gadget ke apa-apa, jangan kita beli buku ke, kita beli. Kalau kita rasa benda tu berguna sangat untuk kita, okay? Kita nak roti tu jadi macam ni, memang jadi. Suka tak? Suka tak? Suka kan rasa berbaloi beli mesin roti ni contoh. So macam itulah Allah cipta kita. Kita pula ikut seperti yang apa yang Allah nak. Sami'na wa ata'na. Ingat bab ibadah mesti ikut kehendak Allah dan Rasul. Bukan ikut kehendak kita. Bukan ikut suka kita. Bukan ikut rasa kita. Bab ibadah mesti ikut Allah dan Rasul. Jangan pandai-pandai. Okay? Jangan reka-reka. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kat sini kita nampak, ya Allah, tiada yang dapat mencegah sesuatu yang telah Engkau beri dan tiada yang mampu memberi sesuatu yang telah Engkau cegah. So kita faham sangat apa yang kita dapat ni on top semua sekali ialah paling penting ialah aku nak hidayah, ya Allah. Jangan kau cabut hidayah daripada aku, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tambahlah hidayah aku, ya Allah. Makin tambah, makin tambah, makin tambah. Okay? Sebab kalau Allah nak cabut hidayah boleh. Allah boleh cabut. Banyak contoh-contoh. Awal-awal dah jerit badan muka. Okay? Awal-awal lagi, maksud saya, kita tauhidkan, kita pasakkan diri kita. Okay? Mengakui, itu kerja kita. Sebab itulah Sayyidul Istighfar tu nak dapat title Sayyid. Sebab dia ada pengakuan. Dia ada statement yang kita buat. First statement kita buat dalam Sayyidul Istighfar apa dia?
Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana 'abduk. Itu semua ikrar, pengakuan. Mengaku kita ni hamba, jangan tak mengaku. Jangan mengaku kat lisan je tapi tak dengan perbuatan juga. Kenapa bila mengaku kat lisan tapi tak ada perbuatan? Kenapa tak disusul dengan amal? Sebab sebab tak faham. Sebab tu hidayah tu penting. Hidayah tu penting sangat. Hidayah yang pertama, hidayah irsyad, itu dah baru ilmu, info, data, maklumat. Tapi yang lebih lagi ialah hidayah second, lebih tinggi lagi, iaitu hidayah taufik. Yang itu hanya milik mutlak Allah. Iaitu setelah dapat ilmu, kita boleh beramal. So, hidayah taufik adalah hidayah untuk beramal. So, niat minta dengan Allah, kita pergi belajar, nak dapat ilmu, sekaligus niat minta nak Allah izinkan kita untuk beramal. Allahu Akbar. So, benda yang pertama yang kita nak minta Allah sentiasa limpahkan kita apa tadi? Hidayah. Yang kita nak minta sangat Allah jangan cabut, jangan ambil daripada kita ialah hidayah. Allahu Rabbi. Biasanya nama Allah Al-Muqti ni kita orang Melayu Nusantara ni tak berapa familiar lah nama Allah Al-Muqti dengan Al-Jawad. Betul? Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak, tu kita familiar. Subhanallah, Allah Akbar. Tapi tak apa. Hari ni Allah bagi kita hidayah. Sungguh-sungguh kita minta maka Allah beri. Alhamdulillah. Al-Muqti Allah yang Maha Pemberi. Kita minta dalam solat ihdina. Minta hidayah ilmu, hidayah amal, hidayah taufik. Lepas tu hidayah istiqamah. Dah amal, minta hidayah istiqamah. Lepas istiqamah, kita minta hidayah apa? Hidayah dakwah. Lepas dapat hidayah dakwah, sebab memang Allah dah berfirman dalam surah Al-As kan? Watawasau bilhaq, watawasau bis sabr. Sampaikanlah dengan kebenaran dan sampaikanlah dengan sabar. Subhanallah, Allah Akbar. Sebab orang yang berdakwah pasti diuji. Allah Akbar. Jadi saya nak bagi contoh. Kita ni semuanya pendosa. Kita semua ada aib masing-masing. Tapi Allah As-Sitir dah tutup dah aib kita. Kita belajar nama Allah As-Sitir, betul? So nampak tak? Bila Allah bagi kita hidayah. Aku memang banyak dosa, ya Allah. Banyaknya kesyirikan yang aku sengaja, aku tak sengaja, yang aku tahu, yang aku tak tahu, ya Allah. Once kita rasa diri kita lebih hebat tu pun dah syirik dah. Kan? Allah Akbar. Macam dalam surah Al-Kahfi. Kisah pemilik dua kebun tu kan? So, kita pergi belajar, kita kenal nama Allah At-Tawwab, kita kenal nama Allah Al-Ghafur. Allah bagi kita hidayah. Allah bagi second level of hidayah, itu Allah bagi kita taufik. Maka kita pun beristighfar, kita pun bertaubat, kita tak tinggal zikir pagi petang, ada saya duduk istighfar, betul? Allah Akbar. So, siapa yang bagi tu? Allah. Lepas tu, kita tahu dah, kita yakin Allah terima, Allah maha menerima taubat kita. Kita dah kenal nama Allah At-Tawwab. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi, Allah terima taubat kita. Allah hapuskan dosa kita. Allah bagi kita pahala yang banyak. Allah naikkan kita darjat syurga kita. Siapa yang mampu buat semua ni? Beri kita hidayah ilmu, beri kita hidayah taufik nak bertaubat. Lepas tu ampunkan dosa kita. Lepas tu Allah bagi kita pahala pula. Allah bagi kita masuk syurga dia pula. Allah bagi kita dapat melihat wajah dia pula. Siapa yang mampu buat semua ni? Hanya Allah. Itulah Allah Al-Muqti. Yang maha memberi. Sebab tu ada dalam doa kunut. Kita zikir lepas solat. Allahu Akbar. Ingatlah nama Allah Al-Muqti. Yang maha memberi. Kalau memberi, lawannya apa? Meminta. Jadi tugas kita apa? Kalau Allah tu maha pemberi, tugas kita apa? Meminta. Iyyaka na'budu. Tak sama dengan orang. Orang tak suka kalau kita meminta-minta. Tapi Allah mencintai hambanya yang suka meminta-minta. Tapi meminta pada Allah. Allahu Akbar.
Subhanallah, Allahu Akbar. Hanya Allah saja yang mampu buat semua ni. Okey? Kalau Al-Jawad, Allah yang Maha Pemurah, maksudnya kalau memberi tu berlimpah-limpah. Okey? Yang Maha Dermawan. Tak ada siapa yang boleh buat semua ni melainkan Allah. Sebab tu dia datang selepas kita bertahlil tadi. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Kita kalau talbiyah, kita selalu masa umrah haji je kan? Patutnya kita ni selalu cakap kita nak pergi pada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Supaya Allah ni panggil kita. Kita ni nak dekat, nak datang dekat dia. Bukan semestinya dah pergi Mekah baru bertalbiyah. Okey? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadinya hidup kita, siapa yang beri? Siapa yang beri nyawa ni? Allah. Allahu Akbar. Okey? Jadi semuanya lillah Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Okey. Subhanallah. Dalil nama Al-Mu'ti. Okey, cuba buka surat 670. Okey. Kata Syekh dalam buku ni, dalam kitab kita, nama Allah Al-Mu'ti ditetapkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, dia bertutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Wallahul mu'ti." Highlight, gariskan. Wallahul mu'ti. Wa ana qasid. Wa la tazalu hadhihi al-ummah zahirin ala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahirun. Okay? Hadis Bukhari. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, nescaya dia akan berikan kepadanya pemahaman dalam agama. Allah Maha Pemberi. Gariskan tu. Allah Maha Pemberi. Wallahul Mu'ti. Sedangkan aku ni ialah Rasulullah, hanyalah Al-Qasim ataupun yang membagi-bagi. Umat Islam ini sentiasa akan berada dalam kemenangan atas orang-orang yang menyelisihinya hingga datang perintah Allah, iaitu hari kiamat. Sementara mereka dalam keadaan menang. Okay, so hadis Sahih Bukhari, kat situ ada menyatakan Wallahul Mu'ti. Okay, so ini adalah dalil kepada Asma'ul Husna Allah Al-Mu'ti. Kita tahu Asma'ul Husna boleh tak kita reka-reka? Tak boleh. Dia mestilah berpandukan Al-Quran dan hadis Nabi. Okay? Sebab itulah kita wajib belajar. Sebab rukun iman yang pertama ialah beriman kepada Allah. Jadi ilmu yang paling besar, ilmu yang paling agung ialah belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Jadi ada dalam hadis. Selalunya kita dengar hadis ni sampai mana? Kalau kita tengok kitab kita ni, bab 1, cuba buka bab 1. Bab 1. Always ingat ni. Cuba buka bab 1. Hadis pertamanya. Muka surat 2. Bab 1, hadis 2. Jumpa kan hadisnya? May yuridillahu bihi khaira
yufaqihu fid-din. Subhanallah. Kita panjatkan segala puja-puji kita hanya kepada Allah. Sebab Allah pilih kita. Bayangkan, barang siapa yang Allah kehendaki untuk dapat kebaikan, dia akan memberikan kepadanya kefahaman dalam masalah agama Islam. So, kalau Allah letakkan kita, Allah pilih kita, Allah rezekikan kita, Allah jumpakan kita, Allah hantarkan kita kepada majlis-majlis agama, tak kira online ke, fizikal ke, kitab ke, apa je lah, untuk kita faham agama ini, agama Islam, untuk kita faham Al-Quran, maka maksudnya apa tu? Allah nak kita berada dalam kebaikan. Allah nak beri kita kebaikan. Allah nak. Subhanallah. Allah yang nak. Allah yang cipta kita, yang cipta alam semua ni, nak kita dapat kebaikan. Ya Allah. Pada siapa lagi kita nak puji kalau bukan kepada Allah? Sebab Allah pilih kita. Allah nak kita. Allahu Akbar. Okay? So, kita kena sangat-sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur. Okay? Subhanallah. Bayangkan, kita dah doa Nabi Yusuf. Kita nak mati, wa tawaffani muslimah. Kita nak mati dalam keadaan tidak syirikkan Allah. Maka Allah datangkan kita kelas-kelas ke majlis-majlis ilmu untuk kita belajar apa itu syirik. Bila kita faham apa itu syirik, maka kita nak buat tak? Kita tak nak buat. Sebab kita sungguh-sungguh nak mati dalam keadaan Muslim. Kita nak mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Kita nak mati yang terakhir lisan kita keluar ialah la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Memang tu kita nak yang terakhir keluar daripada lisan kita. Maka kita tahu kita mesti belajar. So Allah pilih kita untuk belajar kenal dia melalui Al-Quran dan Sunnah. Sebab Allah nak kita dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Sebab kita tahu kan, semua amalan, solat ke, puasa ke, infak zakat ke, semua amalan akan tertolak bila melakukan kesyirikan. That is why, lagi kita kenal siapa Allah, lagi kita firm, lagi kita yakin seyakin-yakinnya, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak tidur, bangun tidur, pagi, petang, tu yang kita ingat. Allah, sungguhlah ya Allah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Kau ya Allah. Aku ni hamba-Mu ya Allah, aku nak sembah Kau je ya Allah. Aku nak puji Kau je ya Allah. Kalau dapat apa-apa pun, alhamdulillah. Memang orang belanja kita ataupun dapat gaji ke, bos bagi ke, tapi pemberi hakiki siapa? Allah. Semua kita nampak dari Allah, dari Allah, dari Allah. Semua dari Allah. Itu dia mentauhidkan Allah. Kalau kita dapatlah all the time, most of the time, Allah sahaja dalam hati kita. Sebab Allah kata apa? Dalam surah Ar-Ra'd tu, ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. So, walau dia diuji, dia akan tenang sebab apa? Sebab dia tahu ujian ni daripada Allah. Allah nak tengok, aku faham tak apa tu sabar? Aku faham tak apa itu syukur? Okay? Boleh? InsyaAllah. Allah Akbar. Subhanallah, saya pun selama ni kita selalu jumpa hadis may yuridillahu khaira, kan, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin, sampai situ je. Saya tak tahu sambungan dia ialah wallahul mu'ti. So lagi bertambah cinta kita nak ikut Rasulullah. Lepas solat jangan tinggal Allahumma la mu'tiya lima manat. Allahumma la mani'a lima aqait, kan? Wala mu'tiya lima manat.
Okey, lagi kita nak mengamalkan ya, jangan tinggal. Masya Allah tabarakallah. Dan kita dah faham, kita mengamalkan dengan faham, subhanallah, dia lagi upgrade. Level kita lagi upgrade. Subhanallah, Allah Akbar. Pernah dengar kan majlis Tafaqquh Fiddin? Tafaqquh Fiddin maknanya macam ni lah, kita ni nak belajar memahami agama lah ni. Okey? Allahu Akbar. So, daripada hadis ni, bila Allah nak kita baik, jadi lebih baik, jadi baik je, Allah akan dorong kita pergi menuntut ilmu, majlis-majlis ilmu. Menuntut ilmu je ke? Supaya kita faham. Bila kita faham, kita nak beramal. Subhanallah. Jadi penting tak faham agama? Penting tak? Penting sangat sampai dalam hadis ni Allah kata, siapa yang Allah nak berikan kebaikan, Allah beri dia faham agama. Jadi faham agama sangat-sangat penting. Itu adalah ciri-ciri, tanda-tanda Allah nak kita menjadi baik. So al-fiqhu ni sama dengan al-fahmu, faham. Faqih adalah faham. Yang paling penting faham apa? Al-Quran. Sebab Al-Quran ialah kalamullah. Adakah cukup sekadar beriman kepada kitab? Dalam rukun iman kita, ada beriman kepada kitab. Betul? Kan? Dalam surah Al-Baqarah pun, apa dia ciri-ciri orang mutakin? Apa ciri-ciri mutakin? Apa dia? Salam Ustazah, tolong repeat tambahan hadis tu. Allah ngerti. Oh, okey. Sekejap ya. Saya ni tak pandai nak berinteraksi online. Okey. Wallahul mu'ti wa anal qasim. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. Hadis okey, kalau ada ensiklopedia ensiklopedia hadis apps ensiklopedia hadis, okey, Sahih Bukhari 2884, type nombor 2884, akan jumpa hadis ni insya-Allah. Okey? Right. Nanti kita share juga dekat grup insya-Allah. Right? Allahu Akbar. Akan saya memang atas orang manusia ini insya-Allah. Okey. Apa tadi saya cakap? Okey. Rukun iman antaranya adalah beriman dengan kitab. Oh ya, Al-Baqarah, right. Okey. Al-Baqarah, nampak tak kat sini? Kita minta hidayah dalam Fatihah. Allah kata hidayah tu kat mana? Dalam Alkitab. Apa maksud Alkitab? Dalam bahasa Arab, okey, kalau kita tekan lama apps ni kan. Okey, root word kata akad ialah kataba. Apa maksud kataba? Menulis. Tu sebab tu dalam bahasa Arab perpustakaan, library dipanggil maktabah. Sebab apa dipanggil kitab? Dalam kitab tu ada tulisan. Nampak? Termaktub. Apa maksud maktub? Maksudnya dah jadi rang undang-undang kan? Dah jadi akta, dah termaktub lah tu. Jadi katabah, dah tertulis. Jadi Alkitab ada tulisan-tulisan kan? Okey? Subhanallah, Allah Akbar. Jadi inilah dia Al-Quran yang di dalamnya langsung tak ada keraguan. La, dimulakan dengan la, penafian. Macam juga tahlil kita. La ilaha illallah, nafikan dulu. Okay, so Allah nafikan sebarang bentuk keraguan. Inilah penyakit utama manusia. Apa penyakit utama manusia? Ragu. Ragu apa? Semua dalam rukun iman. 6 rukun iman tu ragu. Okay, so kita boleh tak meragui. Sebab tu beriman itu ialah yakin. Lawan ragu ialah yakin. Sebab tu nanti kita jumpa yuqinun. Ni. Okay, subhanallah. Jadi, tak ada sebarang keraguan dan petunjuk. So, kitab Al-Quran inilah sumber petunjuk. Tapi untuk siapa? Lil muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa? Ialah allazina yu'minuna bil ghaib. Semua 6 rukun iman tu ghaib. Cukup? Tak cukup. Mesti dizahirkan dengan amalan. Wa yuqimuna shalah. Hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Kita solat, hubungan kita dengan Allah cukup? Tak cukup. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada hubungan sosial.
hubungan sesama manusia. So, kalau kita jaga hubungan Allah, tak cukup selagi kita tak jaga juga hubungan kita sesama makhluk. Okay, kita belajar Riyadhus Shalihin kan? Subhanallah. Dan Allah sebutkan kat sini sebahagian. Allah suruh kita infak semua ke? Wa mimma. Kalau kita belajar bahasa Arab, semua ni penting. Kenapa wa yuqimuna? Kenapa dirikan solat? So kalau kita dirikan, cuba kita ingat. Dirikan bangunan. Senang tak buat bangunan kalau tak runtuh cepat kalau tak ada foundation, betul? Okay? Tak apa. Nanti tadabbur surah ni. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sebahagian je. Razaqnahum. Yang kami beri. Jangan perasan rezeki tu kau yang cari. Kami yang beri. Sebahagian je pula tu. 2.5% je. Nafkahkan. Infakkan. Okay? Lagi? Cukup tak? Siapakah lagi ciri-ciri orang bertakwa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Yang telah diturunkan kepadamu. Apa yang telah diturunkan kepada kita? Al-Quran. Wa ma unzila min qablik. Dan kitab-kitab sebelum kita. Kitab Injil, Taurat, Zabur. Okay? Wabil akhirah. Dan hari akhirat. Hum yuqinun. Kena benar-benar yakin. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan orang inilah Allah kata apa? Ulaika ala hudam min rabbihim. Yang betul-betul dapat petunjuk dari pencipta alam ini. Okay? Inilah dia orang yang mendapat petunjuk. Dan mereka inilah wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beruntung, berjaya, yang bahagia selama-lamanya. Allah Akbar. Hakikat walaupun kat dunia kita nampak dia susah. Tapi sebenarnya dia faham yang dikejar adalah kesenangan di akhirat yang kekal. Yang miskin, yang susah ni, dunia ni sementara. Sabar. Okay? Allah Akbar. Wa ulaika humul muflihun. Ayat 1 sampai 5 QSI. Quran, solat, infak. Right? Subhanallah, Allah Akbar. Jadinya, Allah kata, Rasulullah SAW bersabda, kalau Allah menghendaki seseorang itu dalam kebaikan, Allah akan pilih dia, Allah akan dorong dia, Allah akan letakkan dia supaya dia memahami ilmu agama. Dan yang paling besar ialah melalui, maksudnya nak belajar, nak faham apa? Al-Quran. So, cukup ke sekadar kita mengaku kita beriman kepada kitab? Cukup? Tak cukup. Cukup dah beriman. Oh, yang penting aku pandai, aku belajar tajwid, aku pandai baca Al-Quran. Cukup? Okay, beriman dah. Pandai baca dah. Tajwid semua tip-top. Cukup? Apa kena buat next? Apa kewajipan kita pada Al-Quran? Apa hak Al-Quran lagi? Ketiga ialah faham. Ni yang ketiga ni. May yuridillahu bihi khaira. Yufaqihu fid din. Allah letakkan kita dalam majlis-majlis yang kita boleh faham Al-Quran. Faham Al-Quran, faham sunnah, insya-Allah. Itulah dia ilmu agama. Boleh? Subhanallah. Beriman pada kitab. Lagi? Pandai baca, ikut tajwid. Lagi? Faham Al-Quran. Faham kehendak Allah. Faham perintah Allah. Faham larangan Allah. Okey, nak tanya. Cukup? Dah faham cukup ke? Apa next? What's next? Amal. Sudah faham? Kita nak minta apa? Itulah dia. Allah izinkan. Allah nak kita faham sehingga kita mampu untuk mengamalkan. Lepas tu? Menyampaikan. Berdakwah, menyebarkan. Okay? Subhanallah. So, Al-Quran ini barulah dijadikan pedoman ataupun petunjuk ataupun huda when only kita faham Al-Quran tu. So, kalau kita sekarang pandai baca je tapi kita tak faham apa isi kandung Al-Quran, okay? Bagaimana kita kata, kita claim Al-Quran itu huda? Al-Quran itu petunjuk, huda linnas, huda lil muttaqin. Bahkan bukan huda lil muttaqin sahaja kan? Okay, dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kan?
Hudan linnas. Al-Quran itu hudan linnas. Maksudnya beriman dan orang kafir pun. Petunjuknya ialah Astagfirullah. Ha, itulah surah Al-Baqarah ayat 185 kan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Bila sebut linnas, maksudnya seluruh manusia, tak kira dia kafir ataupun dia beriman. Tapi kalau surah Al-Baqarah tadi yang kat awal tadi, hudan lil muttaqin. Subhanallah. So kita lagi tinggilah hudan lil muttaqin. Kita kena tepati syarat-syarat tu. Sebab kalau kita mengaku kita ni beriman. Sebab tu ada spesifik ya ayuhan nas, ada spesifik ya ayyuhallazina amanu. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Jadi kita nampak kat sini, bila kita faham Al-Quran, pasti kita akan dapat tahu apa petunjuk-petunjuk, apa yang Allah nak kita jalani dalam hidup kita kat dunia ni, supaya kita dapat meraih apa yang Allah nak beri nanti dekat akhirat. Subhanallah. Jadi banyak faedah belajar agama ni. Ke tak ada pekdah hantar anak sekolah agama. Okey, zaman dulu-dulu kan, zaman dulu-dulu. Zaman saya, masa mak saya hantar saya sekolah agama, jiran saya kata apa? Esok dia nak kerja apa? Esok dia nak makan apa? Kenapa tak hantar sekolah sains? Ya, tapi syukur sekarang ni ada sains ulul albab lah dan sebagainya. Masya Allah, barakallah. Okey? Sebab ramai tak yang hafaz Quran? Ramai. Kalau dia hafal tapi dia tak faham, apa jadi? Tu yang salah pemikiran, salah tafsir, salah faham. So dia tak ikut kehendak Al-Quran dan Sunnah yang sebenar-benarnya. Okey? Allahu Akbar. Panjang lebar nak menceritakan hadis ni supaya kita ni menghargai, jadi seorang hamba yang sangat bersyukur. Sebab Allah itu asyakur. Allah sangat appreciate, Allah sangat menghargai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Okay, kita nak jadi golongan yang pandai bersyukur. Okay, Allahu Akbar. Subhanallah. Okay, nama Allah Al-Mu'ti, yang maha memberi, isimnya adalah Al-Atiyah. Tu kalau mufrad. Kalau jamak, Ataya. Nanti lepas surah, sekarang kita surah Asy-Syams. Lepas ni kita surah Al-Lail kan, tak lama lagi insya-Allah. Okey, kat situ pun kita nampak nanti Allah Maha Pemberi. Pemberian-pemberian Allah yang Maha Pemberi berkuasa memberi kepada setiap makhluknya secara hakiki. Okey, saya lompat pada 671. Sebab Al-Jawad tu kita separate lah. Kita belajar Al-Mu'ti je dulu, boleh? Okey. Okey, daripada hadis tadi tu, jam pergi ke 671, sebelah tu nampak tak peringatan terakhir tu Al-Mu'ti, gariskan. Artinya Allah satu-satunya Maha Pemberi yang hakiki. Gariskan tu. Allah satu-satunya Maha Pemberi yang hakiki. So kalau dapat gaji, memanglah kita dah kerja, bos bagi gaji. Bos bagi gaji. Tapi yang hakiki, yang sebenar-benarnya siapa yang bagi tu? Bukan mak ayah, bukan jiran, bukan sesiapa, tapi hakikatnya. Okey? Yang lain tu cuma menyalurkan je. Tapi yang pemberi hakikatnya ialah Allah. So spesifiknya namanya ialah Allah Al-Mu'ti. Okey? Tiada yang dapat menghalangi apa yang diberikan olehnya. Macam kita baca tadi lepas solat. Dan tidak ada yang dapat memberi apa yang tidak diberi. Manakala Allah ingin memberi, maka dia cukup dengan hanya mengatakannya. Jika ingin tidak memberi, dia cukup dengan hanya mengatakannya pula. Okey? Buku surat sebelah. Sesungguh urusannya, apabila Allah menghendaki sesuatu, dia hanya cukup berkata padanya, jadilah. Tu kita baca Yasin apa? Kun. Allah kalau nak, Allah cuma sebut kun. Fayakun. Fa tu bukan waw. Bukan kun wa yakun. Kun
Fayakun. Kalau wa, dia ada proses. Tapi kalau fa, immediately. Tak ada proses, terus jadi. Allah nak je, jadilah. Okay? Maka jadilah sesuatu itu. So, jadilah tu, tulislah kun. Tulis kat atas tu kun. So, buku kita buku terjemahan. Nampak tak? Okay? Dia hanya cukup berkata padanya jadilah. Bermaksud kun, maka jadilah sesuatu. Fayakun. Semua nikmat yang ada pada hamba adalah anugerah serta pemberian darinya. Gariskan. Semua. Semua nikmat yang ada pada hamba adalah anugerah serta pemberian darinya. Pemberian Allah begitu luas, mencakup seluruh hamba yang mukmin mahupun kafir, juga orang baik mahupun orang jahat. Orang jahat yang sentiasa bermaksiat dengan Allah pun dapat oksigen, dapat matahari, dapat rezeki makan, dapat jodoh, dapat anak. Namun, kiamat nanti, pemberian Allah hanya dikhususkan bagi para walinya yang beriman. Allahu Akbar. Okay? Jadi jangan jealous pada orang kafir yang super kaya. Sebab dia hanya dapat nikmat tapi di dunia je. Dekat akhirat, tak dapat. Tapi kita orang beriman, okay, kita mengakui inilah takdir yang Allah tulis untuk aku. Alhamdulillah. Sebenarnya Allah dan Rasulullah nak kita tanam sifat qanaah. Apa sifat qanaah? Rasa cukup. Walaupun sikit tapi cukup. Berbeza tak kalau banyak tapi tak cukup-cukup. Dapat banyak tapi habis. Sedar-sedar dah habis. Buat apa? Entah. Tak tahu pergi mana duit tu. Hilanglah, orang ambil lah, membazirlah. Tak ada nampak kebaikan pun. Mendatangkan susah lagi dia. Rupanya duit tu untuk bayar saman lah, itulah, inilah. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Okay? Itulah Allah Al-Mubti untuk kita faham apa makna Allah. Yang paling penting sekali, faham secara hakiki. Maksudnya semua yang kita dapat ni, nikmat ke, anugerah ke, kurniaannya, hakikinya siapa yang beri? Allah Al-Mubti. So, kalau Allah nak beri, tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah nak cegah, Allah tak nak beri pun, tak ada siapa boleh beri. Allah beri, punyalah dermawannya Allah, tak kira beriman ataupun kafir. Allah kalau Allah nak beri, Allah memang beri. Tak kira dia buat baik ke, dia buat jahat. Allah nak beri, Allah boleh beri. Okay? Allahu Akbar. Tak terikat dengan syarat-syarat beriman ke tidak. Tetapi bezanya, tu kita belajar dekat Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman. Okay. So, kenapa kita kena faham agama? Supaya kita sedar dan kita pandai buat pilihan yang mana kita nak kejar. Yang mana kita nak utamakan. Dunia ke akhirat? Hanya bila kita belajar agama je. Kalau kita belajar dunia je, yang kita kejar apa? Untung kat dunia je lah. Kebaikan dekat dunia je lah. Bahagia dekat dunia sahaja. Okay? Allah Akbar. Subhanallah, Allah Akbar. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra, surah ke-17. Surah ke-17 ayat 20. Okay, tapi sebelum tu kita tengok ayat ayat 18 lah. Boleh? Dekat buku kita, Syekh tulis mulai ayat 20, betul? Supaya nak kita lebih faham, betul daripada ayat 18. Surah Al-Isra, surah ke-17. Al-Quran, muka surat 284. 284. 284. Surah ke-17. Mangkana. Barang siapa? Man, barang siapa? Kana adalah yuridul ajilah. Siapa yang nak apa ni? Al-ajilah. Apa maksud al-ajilah? Pernah dengar ajulah? Tergesa-gesa. Kenapa Allah letak ajulah? Kenapa Allah bukan letak dunia? Al-ajilah
ialah kehidupan sekarang ni maknanya dunia lah kan? Betul tak? Tapi kenapa Allah tak letak dunia kat sini? Sebab ajilah ni benda yang cepat dan segera. Okey, ingat tak kita kecil-kecil? Iklan Maggi. Apa dia? Cepat dimasak, sedap dimakan. Okey. Makan Maggi kalau selalu jadi impact tak? Sedap tak sedap? Sedap kan? Cepat dimasak, sedap dimakan. Kita akui memang sedap. Tapi lepas tu cepat masak. Tapi dia ada tak kesan sampingan? Ada. So senang tak nak faham dunia ni macam tu? Macam itulah dunia ni. Cepat. Okey, maksudnya orang yang nak kesenangan yang cepat. Dia tak peduli halal haram ataupun dia lebihkan masa untuk kejar dunia. 8 jam boleh untuk kejar dunia. Tapi 3 jam belajar agama tak tahan. Penat. Pening. Sedangkan pening tu maknanya peningkatan. Okey? Subhanallah. Jadi, kalau dekat dunia, saya nak tanya. Kita ambil contoh makan lah. Makan ni penat tak? Sebelum kita makan, kita kena buat apa? Tu yang kita suka makan Maggi tu. Sebab cepat dimasak, sedap dimakan. Sebelum makan, kita kena ada rezekinya, belinya, masaknya, basuhnya. Betul? Kalau masak rendang lagilah lama. Betul? Masa makan penat tak? Nak kunyahnya. Okey, lepas makan penat tak? Nak mengemasnya. Jadi, saya ambil contoh makan. Makan tu dunia kan? Penat tak? Berhabis masa 3 jam masak rendang, masak dodol. Penat dapat sampai tak puasa. Betul? Tapi dunia. Memang orang puji. Rendang terbaik. Lagi? Mantap. Mantap. Lagi apa? Okey? Subhanallah. Mantul. Budak sekarang mantul tu tak mantul tu apa? Mantap betul. Tu. Okey? Okey, mantul lah wan opah ke wan ke nenek ke punya rendang. Tak boleh challenge. Mantul. Tapi dia tak tahu berapa penatnya wan dia dekat dapur kan. Okey? Nak santan, santan ori, tak nak santan kotak, macam lah kan. Nak kerisik, tu semua ambil masa betul? Kita sanggup kan? Sanggup. Okey? Untuk hidup, kita sanggup. Saya nak tanya, untuk akhirat? Nantilah. Rehat dululah. Lagi? Esok lah, minggu depan lah, kejap lagi lah. Lagi? Tunggu pencen lah. Lagi? Tunggu sihat lah. Lagi? Saya nak tanya berapa lama lagi hidup? Kalau makan untuk hidup ke hidup untuk makan? Makan untuk hidup ke hidup untuk makan? Kan. Kita makan ni sekadarnya sebab untuk hidup je. Tapi kalau hidup untuk makan tu lain tadi tu sanggup tu. Betul? Allahu Akbar. Subhanallah. Lama ke hidup kat dunia ni? Selama-lamanya ke? Yang kita penat-penat ni untuk dunia yang sementara, yang tak selama-lamanya. Tapi untuk akhirat yang selama-lamanya, abadan abada, kita sanggup penat tak? Hakikatnya? Sanggup. Hakikatnya? Allah. Sikit lagi Allah. Snooze. Sekejap lagi. Snooze. Kan? Baru 4:30 jam lagi. Pukul 5 lah, pukul 5. Pukul 5 bunyi lagi. 5:30. Sempat. Okey. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi, mengaku tak, kita ni lebih lama masa untuk dunia ke untuk akhirat? Tadi Bu cerita bab masak je. Bab makan je. Sesungguhnya lama yang kita spend tu kat dunia ke kat akhirat? Dunia hidup sekejap ke lama? Sekejap. Kenapa akhirat tu namanya akhirat? Sebab tak ada lagi dah lepas tu. Sebab tu yang terakhir. Dunia ni dia bukan terakhir. Dia ada lagi alam lepas ni. Alam kubur, alam barzakh. Yang terakhir sebenarnya akhirat tu terakhir. Tapi terakhir itulah yang kita tak akan mati-mati lagi. Itu yang kita tak fokus. Kita tak invest. Kita tak spend masa kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey.
Jadi ajula ni kalau kita faham bahasa Arab, ajula ni maksudnya sesuatu manusia ni dalam surah A'raf kan. Surah Al-Isra rasanya. Sekejap Subhanallah, sekejap saya tengok. Betul tak surah Al-A'raf? Manusia itu ajula. Ni betul ayat 11 nampak tu. Wa kanal insanu ajula. Manusia ini tergesa-gesa ayat 11. Subhanallah, Allahu Akbar. Ni semua ni Allah beritahu perangai kita. Wa yadul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Bila berdoa, semua nak cepat. Bila ni ya Allah nak sihat? Nabi Ayub berapa lama sakit? Nabi Ayub berapa lama sakit? Kita dah belajar kelas hari tu Fatihah. Dia terus minta sembuh ke? Allahu Akbar. Kita kalau sakit nak cepat sembuh, sedangkan Allah tahu sakit tu yang terbaik untuk kita. Sembuh tu belum tentu terbaik untuk kita. Jadi manusia ni sifatnya ajura. Insan, manusia ni ajula. Okey, balik dekat ayat 18 tadi. Manusia ni untuk dunia, dia apa? Semua dia nak cepat. Sekarang kaya. Labur. Tahu tak 4D? 4D tu tak 4D? Duduk, diam, dapat duit. Itulah 4D. Dia suka benda yang skim cepat kaya. Okey, skim cepat kaya. Tak payah kerja. Hari ni masuk je duit, besok dah kaya. Manusia ni ajilah, suka tergesa-gesa. Maka apa Allah buat? Ajalna. Kami segerakan. Allah kata untuk nikmat dunia, ramai yang nak segera, nak cepat tu, kami segerakan. Allah bagi segerakan. Ajalna lahu. Baginya kami segerakan. Fiha. Ketika kat dunia lagi dia dapat. Ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam. Yaslaha madmuman madhura. Sesiapa yang mendaki kesenangan hidup dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki bagi sesiapa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam di akhirat kelak. Nak tak ni? Nak cepat dekat dunia tapi dekat akhirat jahanam. Nak tak? Allah tengah beritahu kita ni. Buat pilihan untuk membakarnya. Yaslaha. Siapa tak solat memang kena salai. Memang kena bakar. Okey? Yaslaha. Dalam keadaan yang hina lagi tersingkir dari rahmat Allah. Madhura. Tersingkir dari rahmat Allah. Allahu Akbar. Waman. Lawan kepada ayat 18, ayat 19. Waman aradal akhirah. Dunia lawannya akhirat. Siapa yang dia save the best for last? Siapa suka makan kalau lauk tu yang paling best, ketam kan? Ketam tu last sekali dia makan. Ada tak perangai macam tu? Save the best for last kan? Tapi kadang tu lah yang selalu kena curi kan? Sebab dia makan last, orang lain semua dah habis. Okay? Waman aradal akhirah, dan sesiapa yang mendaki akhirat dan berusaha. Wasa'a. Sa'i. Sa'a ni ialah berusaha. Berusaha untuknya. Untuk apa ni? Untuk kehidupan akhirat. Tadi dia nak dunia dan dia berusaha untuk dunia. Yang ni nak akhirat, utamakan akhirat dan dia usahakan akhirat dia. Laha sa'yaha, dia berusaha ke arah itu. Wahwa mu'min, dan dia orang beriman. Fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sedang dia beriman, maka mereka demikian keadaannya diberi pahala akan amal usahanya. Nak ayat 18 ke nak ayat 19? Subhanallah, Allah Akbar. Tapi ada syarat. Apa syarat dia tadi? Berusaha. Lagi beriman. Kalau beriman tu maknanya beriman dan beramal soleh. Maknanya apa? Bertakwa. Bertakwa. Takwa tu apa? Sami'na wa ta'na. Taat perintah dan tinggalkan larangan. Okey? Atas usaha mereka itu masykurah. Allah asyakur. Allah akan membalas. Berganda-ganda pula tu. Kan? Allah kalau membalas pahala sama ke berganda-ganda? Berganda-ganda. Masya Allah tabarakallah. Okey? Baru masuk ayat ni kan? Dekat kitab kita ni ayat 20. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik.
Wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. Ni 'ata' pemberian daripada Allah Al-Mu'ti. Okey, pemberian daripada Allah Al-Mu'ti. Tiap-tiap golongan dari keduanya. So, kalau golongan ayat 18, golongan yang cinta dunia. Ayat 19, golongan yang cinta akhirat. Golongan dunia dan golongan akhirat. Kami hulurkan kepada mereka dari pemberian Tuhanmu, wahai Muhammad, dan tiadalah pemberian Tuhanmu itu tersekat dari sesiapa pun. Subhanallah. Sebab dia nak dunia, Allah bagi. Sebab dia nak akhirat pun Allah bagi. Menunjukkan Allah itu memang maha-maha pemberi. Allah Al-Mu'ti. Okay? Allah tak sekat. Allah tak halang. Ayat 21. Unzur. Okay. Kenapa Allah guna unzur dalam ayat ni? Kalau dalam surah Al-Ghashiyah, Allah suruh perhatikan apa? Unta kan? Allah suruh perhatikan gunung. Okay? Unzur ni maksudnya perhati plus fikir. Gunakan akal. Bukan tengok je. Okay? Unzur ni maksudnya kena berfikir. Unzur kaifa faddalna. Selalunya unzur ni ada. Okay? Allah suruh perhatikan dan fikir bagaimana kami melebihkan faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami melebihkan sebagian mereka dari sebagian lain. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebagian daripada mereka atas sebahagian lain dalam rezeki pemberian kami itu, dan sesungguhnya pemberian di akhirat lebih besar tingkatan-tingkatan perbezaannya dan lebih besar tambahan-tambahan kelebihannya. Okay, so kalau kita tengok orang tu lebih daripada kita, boleh ke kita seperti tanya, ya Allah, asyik dia je dapat, bila lagi turn aku ni ha? Boleh tak tanya macam tu? Sebenarnya tak boleh. Tak patut. Itu dah kira sangka buruk dengan Allah. Sebab tu kena bertasbih. Subhanallah. Okay. Tapi nak tanya, antara golongan dunia tadi dengan golongan akhirat, mana yang lebih ramai? Mana yang lebih ramai? Golongan cinta dunia. Okay. Jadi kita kena buat pilihan Sebab itulah dalam setiap rakaat, ihdina. Sebab kita tak mampu kalau bukan Allah yang tolong kita. Kalau bukan Allah beri hidayah dan taufiknya, kita tak mampu untuk buat pilihan yang betul, yang tepat. Sebab kita dengan bisikan was-was syaitan lagi, kita pun ada nafsu yang sangat besar. Kita suka benda yang seronok. Kita semua dia nak cepat tadi. Ajulah, nak cepat, nak segera. Instant. Macam makan Maggi instant, mie instant. Macam tu lah hidup kita semua kita nak cepat. Kalau boleh hari ni beranak, besok anak kita dah pakai songkok, kopiah, lepas tu dah jalan dah pergi masjid. Kalau boleh kan? Betul tak? Tapi nak membesarkan dia tu. Allahu Akbar. Subhanallah. So kalau kita tengok ayat ni, Allah nak beritahu, kalaulah orang tu Allah bagi dia kaya, tapi pemalas sebenarnya, tapi bukanlah rajin sangat sebenarnya, tapi dia kaya. Yang ni pula berempas-pulas kerja, punyalah rajin. Tapi hidup biasa-biasa je, miskin sederhana je. Apa kita kena fikir? So ikut ayat ni apa Allah nak kita faham sebenarnya? Dia nak Allah bagi. Nak dunia ke nak akhirat? Allah bagi. Kan? Okay? Tapi Allah beritahu, yang kafir pun dapat, malah lebih kaya lagi. Yang ni pula beriman, tapi biasa-biasa je. Allah nak beritahu kita apa? Sungguh kaya atau miskin itu adalah ujian. So kita baca tiap-tiap malam, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. So kaya, miskin, sehat, sakit, semuanya ujian. Orang miskin kalau Allah nak kayakan boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Mudah bagi Allah. Tapi Allah uji. Ingat, kaya ke, miskin ke, semua ni adalah ujian. So kita jangan pelik kalau tengok, dia tu sebenarnya bukanlah rajin sangat, tapi kenapalah? Senang benar hidup dia tu. Kita pula pelik kan? Yang ni pula Allahan. Lepas balik Nore, sambung pula kerja kat kedai makan, sambung pula basuh pinggan, sambung pula kerja kat pam minyak. Contohlah kan. Sial kita tengok. Betul? Ada tak? Wujud tak macam tu? Kita kena faham. Kita jangan salah sangka, jangan sangka buruk dengan Allah. Sebab ni Allah punya takdir, Allah yang susun. Allah maha baik. Allah maha dermawan. Allah maha pemberi. Bukan Allah sekat. Kan ayat ni Allah kata apa tadi?
Tiadalah pemberian Tuhanmu itu tersekat. Allah tak halang pun. Tapi sungguh kita kena faham bahawa semua ni adalah ujian. So kalau dia miskin tapi dia sabar, dia lulus. Kalau dia kaya tapi dia bersyukur, dia lulus. Bukan kaya tu tanda dia dimuliakan Allah. Bukan tandanya Allah sayang kat dia sebab tu dia kaya. Dia kaya sebab Allah sayang kat dia. No. Tapi sebabnya ialah ujian. Okay? So kena faham tu Ujian ni kekal tak? Sebab apa tak kekal? Sebab memang dunia ni pun tak kekal. So kalau dia miskin dekat dunia, dia sakit dekat dunia, maknanya sakit sementara, miskin sementara. Derita sementara. Tapi kalau dia bersabar, nanti dekat akhirat yang kekal abadi tu dia bahagia, beruntung, berjaya. Faham? Boleh? Alhamdulillah. Okay? Subhanallah. Ingat Ajula tadi. Pasak kat sini. Lepas ni kau jumpa baca Al-Quran, jumpa Ajula. Ya Allah, sungguhlah aku ni Ajula. Lepas ni kalau kita tergesa-gesa, tak sabar, sungguh Mak Ajula. Okay? Bukan Ujala tau. Jangan terbalik. Ujala apa? Nila baju tu. Okay? Ajula. Apa Ajula? Dah cakap Arab dah. Tergesa-gesa. Okay? Siapa yang kata kita tergesa-gesa ni? Allah. Sebab Allah yang cipta kita. Okay, Allah Rabbil Alamin. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi, kalau sifat dunia ni tergesa-gesa, maksudnya apa? Cepat dapat dan cepat hilang. Kalau tak hilang, hangus, hancur, musnah, banjir ke? Kalau bukan semua tu, rezeki ni pun, dunia ni pun memang akan hancur. Sama ada kita mati dulu, atau dunia ni kiamat dulu. Mana satu? Mana satu? Kita lah mati dulu kan? Betul tak? Jadi rezeki yang kita nak sangat, senang yang kita nak sangat cepat sangat ni sebenarnya cepat dapat, cepat juga hilang. Kita bersusah-susah dekat dunia tapi insya-Allah kita bersenang-senang dekat akhirat. Dunia ni macam mana pun akan hilang dan akan habis. Dan akan musnah dan akan hancur. Okay? Faham betul-betul. Sebab itulah semua yang Al-Quran beritahu kita tentang dunia. Sementara, leka, jangan lalai. Kan? Jangan bangga. Kalau dapat kaya, Alhamdulillah, ini Allah aturkan kita hidup senang, sihat. Tapi jangan sombong. Jangan leka daripada ingat Allah. Semua kekayaan kita ni, kita gunakan untuk kebaikan akhirat. Allah bagi kita kekayaan ni, tapi kita gunakan akal. Sebab itulah yufaqihu fiddin. Kita faham agama, kita faham nikmat ni cuma pinjaman. Okay? Kita pemegang amanah, maka kita akan sandurkan kepada untuk akhirat kita. So, kaya yang bermakna. Sehat yang bermakna. Allahu Akbar. Subhanallah. So, lihatlah bagaimana kami lebihkan sebagian mereka atas sebahagian yang lain dalam rezeki pemberian kami itu. So, kita perhatikan dekat sekeliling kita. Ada tak orang yang terlebih-lebih? Ada tak orang yang terkurang-kurang? Ada tak? Memang ada. Yang sederhana, yang biasa-biasa, yang cukup-cukup, yang cukup. Okay? Subhanallah. Allah suruh lihat dan Allah suruh fikir. Unzur, lihat dan fikir. Itu yang tadi tu. Kenapa dia kaya tapi dia tak rajin? Yang ni pula miskin tapi rajin. So fikir. Atau kita tengok dia kaya tapi subhanallah dermawannya. Atau dia ni miskin tapi Masya Allah akhlak dia. Okay. So semua tu kena fikirkan. Okay. Semua ni maknanya adalah ujian. Okay. Sesungguhnya, ni penting ni. Walal akhirah. Adalah taukid kat situ. Dan sungguh kehidupan akhirat akbar. Apa maksud akbar? Lebih besar, paling besar. Okay, paling tinggi darajatnya. Dan wa akbaru tafdila. So Allah suruh kita buat pilihan antara golongan cinta dunia dan golongan yang cintakan akhirat. Maka orang yang baca Al-Quran, beriman pada Al-Quran, baca Al-Quran, faham Al-Quran, maka dia akan mengamalkan. So, dalam kehidupan dia sehari-hari, bila datang pilihan dunia atau akhirat, kita kena pilih yang mana? Pilih yang akhirat. Sebab apa kena pilih akhirat? Sebab Allah kata, walal akhiratu akbar darajati wa akbaru tafdila.
Kalau dalam surah lain, walal akhiratu khairu wa abqa. Kan? Lebih kekal. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi kita semakin nampak, okey, kenapa hadis ini, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Okey? Kemudian wallahul mu'ti. Allahu Akbar. Jadi fahamkan betul-betul. Suruh anak cucu termasuk kita hafal hadis ni. Hadis ni yang pertama duduk dalam kitab kita. Okay, dalam bab 1 ni hadis pertama. Pendek je. May yuridillah, man barang siapa. Yuridillah, Allah kehendaki. Bihi, untuknya khaira, kebaikan. Kebaikan ni bukan sikit sebab dia tanwin ni. Kebaikan yang sangat banyak. Dunia dan akhirat. Yufaqihu fid din. Maka Allah akan fahamkan dia. Dengan apa? Urusan agama. Okay? Allahu Akbar. Satu lagi, hadis juga. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah memberi di antara kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah bagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Sesungguhnya Allah memberikan dunia, ni. Wa innallaha yu'tid dunya. Sesungguhnya Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Dunia ni, orang yang Allah tak cinta pun Allah bagi. Kita belajar hari tu kan minggu lepas. Dunia itu lebih ringan daripada, lebih hina dari sayap nyamuk. Sehingga orang kafir pun dapat air, dapat minum. Okay? So, orang yang Allah tak cinta pun Allah bagi dunia. Dan tidaklah diberikan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Berbeza kalau dapat iman, faham agama, ikut Al-Quran dan Sunnah, amal ikhlas semata-mata kerana Allah, maka itulah yang golongan yang Allah cinta. Okey? Saya tak pandai sangat bahasa Arab, tapi saya tak jumpa terjemahan ni. Okey? Farizqu, maka rezeki. Tahulah kan? Rizku ni kita tahulah rezeki. Duniawi. Yusilu lil mu'min. Okey? Untuk mukmin. Wal kafir. Okey? Wa amma rizqul qulub. Tetapi untuk orang beriman, Allah bagi rezeki hati. Kalau orang kafir, Allah bagi nikmat material, duniawi. Tapi untuk orang yang beriman, Allah bagi rezeki dekat hati dia. Allah bagi apa? Ilmu. Lagi? Iman. Lagi? Mahabbatullah. Cinta Allah. Lagi? Wa khasyatuhu. Takutkan Allah. Wa raja'ahu. Harapkan pada Allah. Wa na'udzalika fala yuqtiha. Nampak ada muqti. Daripada Allah al-muqti. Pemberian ni semua. Tadi apa? Ilmu. Iman. Ingat rukun ibadah. Cinta, harap, takut kan? Okay? Dan Allah tak beri cinta, harap, takut, ilmu, iman ni illa kecuali kepada yang Allah cinta. Jadi, kita nak sekadar nikmat dunia je ke atau kita nak nikmat yang tadi tu, yang dekat hati tu, yang tak nampak tu? Nikmat dunia nampak, orang puji, orang sanjung, orang muliakan. Tapi kalau nikmat dekat hati, yang lebih lagi sebenarnya, akbar kan tadi, akbar. Apa dia? Ilmu, iman, mahabbah, cinta, khasyah, takut, rajak, harap. Ingat rukun ibadah, cinta, harap, takut. Dan semua ni Allah Al-Muqti bagi hanya kepada orang yang Allah cinta. Boleh? Allahumma ij'alna minhum. Ya Allah, mudah-mudahan Allah rezekikan kita semua, okey, di kelas ni dan di online semua yang ada hadir pada majlis hari ni, Allah rezekikan kita untuk Allah Al-Muqti rezekikan, berikan, kurniakan, anugerahkan kita tadi apa? Ilmu, iman, cinta, harap, takut hanya kepada Allah. Okey? Subhanallah. Saya rasa sampai situ dulu. Nanti kita sambung lagi minggu hadapan. InsyaAllah. Okey? Sekejap
Oh, ni Al-Jawad. Al-Jawad kita buat minggu depan lah. Okay, insyaAllah. Okay. Kita mau cakap apa? Ah, hmm, bukunya begini. Ada. Kita nak buka beg kuning. Kita orang tak ada beg kuning. Dapatkan Boleh dapatkan online pun ada insyaAllah. Okay? So, kita tutup majlis kita pada pagi ni. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair.